Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Suri. Hari ini kita akan mulakan untuk semester yang kedua. Topik yang pertama berkaitan dengan bab 1 iaitu pengurusan. Ini untuk semester yang kedua lah, semester kedua bagi pelajar kohort 2021. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, jadi cikgu akan teruskan untuk bab yang pertama. Untuk sesi kali ini, cikgu akan sentuh subtopik pertama sahaja. Tapi untuk subtopik pertama ini pun dia belum lagi keseluruhan. Kita lihat kepada pengenalan kepada pengurusan. Yang mana kita akan memfokuskan kepada fungsi-fungsi pengurusan. Apa yang terdapat dalam pengurusan, apa yang akan kita bincangkan dalam pengurusan. Okey. Sebelum itu, kita akan lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Satu, apa yang cikgu harapkan di akhir sesi pembelajaran ini, para pelajar dapat mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan kepentingan pengurusan tersebut. Yang kedua, diharap para pelajar juga dapat menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi. Lihat perkataan merangkumi, perancangan, pengorganisasian, kepimpinan serta pengawalan. Jadi maksudnya apabila ada perkataan merangkumi ini, maknanya keempat-empat fungsi ini adalah fakta khusus. Jadi untuk bab yang pertama, subtopik pertama ini, fakta khusus pertama kita adalah fungsi pengurusan. Kemudian kita juga akan membincangkan konsep keberkesanan serta kecekapan pengurusan. Sambung ya. Kita lihat dahulu bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan maksud pengurusan. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan? Kalau kamu lihat definisi di sini, pengurusan itu merujuk kepada proses merancang, mengorganisasi, memimpin serta mengawal sumber-sumber organisasi dengan cekap dan berkesan ke arah pencapaian matlamat dan objektif organisasi. Anak-anak pelajar lihat di sini merujuk kepada proses. Apabila ada perkataan proses, maknanya pengurusan ini adalah satu aktiviti yang berterusan. Sebab proses dia tidak ada hentinya. Selagi wujudnya organisasi itu ataupun perniagaan itu, maka aktiviti pengurusan tetap akan berjalan. Proses apa? Kita lihat. Cikgu bolkan 4 proses utama dalam pengurusan ini. Proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Apa yang dirancang, apa yang diorganisasi, apa yang dipimpin dan apa yang dikawal. Sumber-sumber organisasi. Kalau para pelajar ingat topik pada semester 1 hari itu, cikgu ada sentuh tentang sumber-sumber dalam organisasi. Apa dia sumber-sumber yang terdapat dalam organisasi? Kita ada 2 sumber yang utama. Sumber manusia dan sumber bukan manusia. Untuk sumber manusia, merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pekerja ataupun tenaga kerja dalam organisasi. Manakala yang kedua, sumber bukan manusia itu adalah merujuk kepada bahan mentah, keuangan, kita punya peralatan. Semua itu adalah sumber-sumber dalam organisasi. Jadi, pengurusan ini, apa yang kita rancang adalah semua sumber ini. Kita punya pekerja, kita punya bahan mentah, kita punya sumber modal, kita punya peralatan.
Semua itu kita rancang, kita organisasikan dia, kita organize, kita susun. Ya, ikut keperluan, kita pimpin pekerja kita pengaruhi pekerja kita supaya pekerja ini melakukan tugas dengan baik. Kita kawal, ya, kawal semua sumber pekerjanya, sumber modalnya, sumber bahan mentahnya yang digunakan dalam organisasi. Kenapa perlu dikawal? Ya, perlu diurus dengan cekap dan berkesan supaya, kalau kamu lihat di sini, ke arah pencapaian matlamat dan objektif organisasi. Supaya matlamat yang telah ditetapkan pada awal dan objektif organisasi itu dapat dicapai. Itu yang penting dalam pengurusan. Dan kamu lihat di sini ya, perkataan cekap dan berkesan. Apabila adanya perkataan cekap dan berkesan, maksudnya pengurusan ini seboleh-bolehnya dia akan cuba merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal sumber-sumber ini supaya tidak berlaku sebarang pembaziran. Apabila tidak berlaku sebarang pembaziran, maka organisasi itu dikatakan mengurus dengan cekap dan berkesan. Itu untuk maksud pengurusan. Okey. Seterusnya kita akan lihat apakah kepentingan pengurusan. Kenapa kita perlu urus organisasi? Okey, yang pertama, pengurusan itu penting untuk memastikan sumber dalam organisasi diselaraskan dengan baik ataupun penyelarasan sumber. Okey, sumber akan diagihkan mengikut kesesuaian, ya, iaitu maksudnya mengikut kemahiran, mengikut kecekapan, mengikut pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja. Okay. Kemudian yang kedua, pengurusan juga adalah untuk memastikan penggunaan sumber secara berkesan. Okay. Yang mana di sini organisasi akan cuba memastikan semua sumber yang digunakan dapat digunakan dengan efektif dan tiada pembaziran berlaku. Okay. Yang ketiga adalah untuk mencapai matlamat organisasi. Okay. Yang mana pengurusan organisasi yang teratur akan membolehkan organisasi melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamatnya. Dan yang keempat adalah untuk mengurangkan pembaziran daripada berlaku. Okey. Apabila adanya pengurusan yang cekap dalam sesebuah organisasi, ia akan membolehkan organisasi itu beroperasi ataupun melakukan aktiviti kerjanya pada tahap yang optimum. Maksud pada tahap yang optimum adalah tidak berlaku sebarang pembaziran. Okay, sama ada pembaziran tenaga kerja, pembaziran bahan mentah, pembaziran modal ataupun yang lain. Itu antara kepentingan pengurusan. Okay. Untuk bahagian seterusnya kita akan lihat 4 fungsi utama dalam pengurusan. Okay, yang pertama kita ada perancangan. Apa itu perancangan? Okay. Perancangan adalah proses proses menentukan matlamat yang ingin dicapai serta tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat tersebut. Itu perancangan. Proses menentukan matlamat. Proses kita menentukan visi, misi, objektif organisasi dan apa tindakan untuk kita capai matlamat-matlamat tersebut. Okay, yang kedua, kita ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini pula merujuk kepada proses menyusun serta mengagihkan sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Okay. Proses menyusun dan mengagih sumber. Okay. Ataupun maksudnya sumber-sumber yang ada dalam organisasi kita akan agihkan ikut keperluan di setiap bahagian. Okay. Contoh kita ambil sumber manusia. Sumber manusia, okey, kita agihkan bahagian keuangan berapa ramai tenaga kerja diperlukan. Sumber manusia berapa ramai. Okey, kemudian pengeluaran berapa ramai. Okey, bahagian pemasaran berapa ramai. Kita agihkan supaya tidak berlaku sebarang pembaziran sumber. Okey. Fungsi yang ketiga, kita ada kepimpinan. Kepimpinan ini pula adalah proses pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja.
Proses mempengaruhi gelagat pekerja untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Dalam kepemimpinan ini akan ada banyak yang perlu dilakukan oleh seorang pengurus. Dia perlu memotivasikan pekerjanya, dia perlu mempengaruhi pekerjanya supaya apa? Supaya pekerja yang dipimpin dengan baik ini akan melakukan kerjanya ataupun tugasnya secara cekap dan berkesan. Yang keempat, kita ada yang dinamakan sebagai pengawalan. Pengawalan pula adalah proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang telah dijangkakan. Kita memantau prestasi organisasi, kita memantau proses kerja, kita memantau kita punya pekerja, kita memantau semua sumber yang ada dalam organisasi supaya hasil akhir itu ataupun objektif itu tercapai seperti apa yang telah ditetapkan pada awal. Itu 4 fungsi pengurusan. Kita ada perancangan, pengorganisasian, kepimpinan serta pengawalan. Untuk bahagian yang terakhir untuk kali ini cikgu akan sentuh berkaitan dengan keberkesanan serta kecekapan. Apa itu berkesan? Apa yang dikatakan cekap? Keberkesanannya kita lihat dahulu. Apa itu keberkesanan? Keberkesanan adalah melakukan sesuatu yang betul. Dalam perkataan bahasa Inggerisnya, doing the right things. Yang mana di sini menyempurnakan sesuatu kerja yang membantu ke arah memenuhi objektif organisasi. Keywordsnya di sini adalah keberkesanan itu melakukan sesuatu yang betul. Yang mana keywordsnya adalah pencapaian matlamat organisasi. Apabila pekerja itu dapat mencapai objektif organisasi ataupun matlamat organisasi, pekerja itu dikatakan seorang yang berkesan sebab dia telah melakukan sesuatu yang betul. Contohnya, melakukan tugas mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan. Contohnya kalau kamu kerja sebagai jurujual, kamu melakukan tugas sebagai jurujual, maka kamu dikatakan seorang yang berkesan. Untuk keberkesanan pula, keberkesanan dia merujuk kepada melakukan sesuatu dengan betul, doing things right. Yang mana di sini melakukan kerja dengan usaha, perbelanjaan serta sisa yang minimum. Keywordsnya adalah meminimumkan kos, memaksimumkan pengeluaran tanpa melakukan pembaziran. Contohnya, melakukan kerja mengikut spesifikasi dan dapat mengurangkan kos. Beza antara berkesan dan cekap ini, kalau berkesan tadi, apabila kamu sudah mencapai objektif organisasi, kamu dikatakan seorang pekerja yang berkesan. Tapi untuk kecekapan, apabila kamu telah melakukan, kamu telah mencapai objektif organisasi, tapi kamu dapat dalam masa yang sama kamu dapat menjimatkan kos yang digunakan, kamu dapat memaksimumkan pengeluaran dan dapat mengurangkan atau mengelakkan pembaziran daripada berlaku, kamu dikatakan seorang pekerja yang cekap. Kalau kamu lihat contoh di sini, melakukan kerja mengikut spesifikasi dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan kos-kos yang terlibat. Boleh para pelajar, itu yang dimaksudkan keberkesanan dan kecekapan. Jadi untuk sesi kali ini, kamu telah lihat maksud pengurusan, kepentingan pengurusan, kemudian 4 fungsi dalam pengurusan dan kecekapan serta keberkesanan serta kecekapan. Cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu sampaikan dan memahami konsep-konsep yang terdapat dalam bahagian ini. Ini adalah beberapa bentuk tadi tubi ataupun beberapa bentuk soalan yang biasa ditanyakan untuk bahagian inilah berkaitan dengan pengurusan tadi dan berkaitan dengan keberkesanan serta kecekapan. Kalau kamu lihat soalan di sini,
Soalan pertama itu, huraikan dua fungsi pengurusan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi. 4 markah. Hurai maksudnya kamu kena bagi fakta dan kena bagi huraian. Dia mau dua sahaja fungsi pengurusan. Kalau kamu ingat tadi kita ada 4 fungsi pengurusan. Okey. Kemudian soalan yang kedua, jelaskan maksud keberkesanan dan kecekapan dalam sesebuah syarikat pengeluar pakaian. 4 markah. Okay, soalan ini kata tugasnya jelaskan. Jadi, kalau kata tugasnya jelaskan, maksudnya kamu kena bagi contoh. Cuma, soalan ini dia sudah beri kamu situasi. Maksudnya, huraian kamu kena kaitkan dengan situasi yang diberi. Okey. Kamu bagi apa maksud keberkesanan, apa maksud kecekapan, kemudian kaitkan dengan syarikat pengeluar pakaian. Dapatlah 4 markah. Soalan ketiga, senaraikan 4 fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi. 4 markah. Soalannya sangat umum. Dia mau kamu senaraikan sahaja. Apakah dia 4 fungsi pengurusan? Yang kita belajar sebentar tadi. Soalan 4, jelaskan keberkesanan dan kecekapan dalam sesebuah perniagaan. Okey, ini jelas sahaja. Mak cikgu lupa masukkan markah. Tapi rasanya ini dia ada 4 markah. Ya, sebab fakta dia sudah beri di sini. Dia mahu kamu jelaskan sahaja, maknanya kamu bagi maksud keberkesanan dan kecekapan, kemudian bagi contoh yang bersesuaian. Dan soalan yang terakhir, huraikan 3 fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi. 6 markah. Jadi, bagi fakta dan bagi kamu punya huraian, maka kamu akan dapat 6 markah. Okey, jadi cikgu harap para pelajar dapat meluangkan masa untuk menjawab soalan ini. Ya, mengikut teknik menjawab yang betul lah, ya. Kalau sebelum ini, ya, pada semester 1 lalu, kamu telah didedahkan dengan teknik menjawab, ya, yang mana kamu kena menganalisis soalan terlebih dahulu. Ya, kenal pasti apakah dia punya kata tugas, kenal pasti apa dia punya kehendak soalan, kenal pasti ada situasi atau tidak diberi, dan kenal pasti berapa jumlah markah yang ditetapkan. Jadi, jawab berdasarkan analisis soalan tersebut. Okey, apabila kamu dapat menganalisis soalan itu terlebih dahulu, maka kamu akan dapat menjawab soalan itu dengan baiklah, sebab kamu tahu berapa fakta yang patut diberi, berapa banyak huraian yang perlu diberi, perlu ada contoh atau tidak, perlu kaitkan dengan situasi atau tidak. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini untuk bab yang pertama, subtopik pertama. Untuk sesi akan datang, ya, cikgu akan kongsikan lagi tentang masih dalam bab yang pertama. Cuma kita akan lihat subtopik yang pertama. Cuma kita akan lihat pula kepada peranan pengurus dan konsep ataupun pendekatan pemikiran. Ya, masih yang terdapat dalam subtopik yang pertama. Jadi, itu sahaja dari cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Ya, kalau boleh, anak-anak pelajar boleh cuba sharekan, ya, video ini pada rakan-rakan yang belum mengenali cikgu. Ya, melawatlah ke channel cikgu, like, komen dan subscribe-lah channel cikgu. Okey, itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.